Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar, siaran khas analisis awani. Kami bawakan di Makmal Aeronautik Universiti Teknologi Malaysia di Skudai. Di belakang saya ada wind tunnel yang besar ini dan model-model percubaan kereta dan juga kapal terbang yang digunakan oleh para penyelidik dan juga para pelajar yang mengambil jurusan aeronautik di UTM ini. Maksudnya, apabila kita melihat disiplin ataupun segala ilmu yang berada di universiti, pastinya mereka mahukan kecemerlangan dan juga tanda aras yang mereka ingin capai. Termasuk di UTM ini, apabila kita mendapat maklum bahawa dalam ranking tertinggi ataupun ranking terkini yang dikeluarkan oleh beberapa badan yang terlibat dengan ranking universiti dunia hari ini, 5 universiti penyelidikan utama di negara kita berada di 200 yang terbaik dan memperbaiki kedudukan masing-masing agak memberangsangkan berbanding beberapa tahun yang lepas. Jadi untuk menceritakan bagaimana pentingnya kedudukan ranking universiti ini dan bagaimana universiti sendiri menetapkan tanda aras yang mereka ingin capai untuk menentukan mereka berada dalam kelas yang mereka ingin lihat. Saya akan berbincang perkara ini selama setengah jam. Jadi saya tampilkan yang berbahagia Profesor Dr. Nordin Yahya di sebelah kiri saya, tuan rumah pada program kita pada hari ini, pengarah kanan UTM International, UTM International. Tetapi kalau universiti lain mungkin tidak menggunakan istilah tersebut, mungkin pejabat antarabangsa dan sebagainya, tetapi UTM memilih UTM International. Okey Prof, tahniah atas kedudukan terkini UTM berada di dalam kedudukan yang agak memberangsangkan berpuluh orang kata pun jatuhnya kedudukan anak tangga itu berbanding tahun lepas, dan itu sebagai satu pencapaian yang menggembirakan. Adakah itu sudah cukup untuk Prof dan rakan-rakan di UTM ataupun masih banyak kerja nak buat lagi lepas ni? Terima kasih atas peluang ini untuk kita berbicara mengenai kecemerlangan universiti. UTM melihat peningkatan yang berlaku dalam ranking yang terakhir yang diisytiharkan baru-baru ini, iaitu KIAS ranking contohnya, yang mana peningkatan yang baik dilihat tidak sahaja oleh UTM dan begitu juga dengan rakan-rakan lain dari Malaysia, khususnya universiti penyelidikan yang lain, yang menunjukkan bahawa kita telah meletakkan asas-asas yang baik dalam merangka masa depan institusi pengajian tinggi negara. UTM contohnya dalam beberapa tahun, kalau kita bandingkan 4 tahun lepas, kedudukan UTM 430. 500 terbaik ya? Ya. Kalau ada lah. Ya, kalau ada. Itu 4 tahun. Dalam tempoh 4 tahun kita telah meningkat ke kedudukan 294. Ya. Satu peningkatan yang bagus. Ya. Kalau dalam bidang kejuruteraan dan teknologi, kalau dibandingkan lebih baik, dan tahun lepas kedudukan 256 meningkat ke 134, meningkat 122 anak tangga. Jatuh ke bawah ya. Ya. Jatuh ke bawah yang baik, bukan terduduk. Ya, meningkat. Ya. Saya berpandangan bahawa kerajaan telah meletakkan dasar yang tepat apabila merangka Universiti Penyelidikan Malaysia. Maknanya dengan meletakkan syarat-syarat tertentu bagi universiti-universiti di Malaysia, dengan syarat mencapai tingkat-tingkat ataupun tahap-tahap kualiti penyelidikan, tentu mereka boleh menjadi universiti penyelidikan. Mereka mempunyai sumber yang lebih banyak untuk menjalankan aktiviti penyelidikan, yang sebenarnya penyelidikan ini adalah salah satu dari asas kepada universiti yang bagus. Kita pergilah di mana-mana universiti terbaik, kalau kita lihat mana-mana ranking di dunia, 100 yang terbaik, kesemuanya adalah merupakan universiti yang menekankan penyelidikan. Di samping tidak meninggalkan pengajaran. Ya. Jadi dengan adanya sumber yang baik, maka universiti boleh merangka program-program yang boleh meningkat jangka panjang sebagai universiti yang boleh bertanding mereka antarabangsa. Tetapi dari sudut kedudukan universiti ini,
beberapa badan yang mengelolakan ataupun menganjurkan kedudukan ranking universiti dunia ini, mereka berorientasikan komersial. Ya. Mereka ada pelanggan yang sedia menggunakan data-data yang mereka cerap ataupun mereka simpulkan setiap tahun itu, pelbagai sektor. Dalam bidang korporat, dalam bidang perniagaan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang just name it. Tetapi apa impaknya kepada universiti sendiri? Kerana kita tahu apabila universiti berada dalam kedudukan yang terbaik, sama ada ranking yang dikelolakan oleh panel antarabangsa ataupun dari Asia Tenggara ataupun rantau Asia misalnya, mereka ada tumpuan-tumpuan tertentu. Mungkin itu yang menjadi perdebatan, Prof. Apabila bercakap tentang agensi yang menjalankan ranking, sebenarnya bukan sahaja ranking. Banyak agensi menjalankan pelbagai sistem tanda aras, menjalankan rating, menjalankan pengiktirafan program seperti akreditasi, ranking ataupun tanda aras ini adalah salah satu dari kaedah untuk melihat status ataupun kualiti sesuatu universiti. Jadi kebanyakan dari sistem tanda aras ini memang ada elemen komersial, sebab itulah macam contohnya untuk mengiktiraf program kejuruteraan di IPT di Malaysia ini juga ada bayaran yang perlu dikenakan. Jadi semuanya ada orientasi komersial, kita tak boleh nafikan. Walau bagaimanapun, apa yang penting bagi sesebuah universiti adalah melihat apakah bentuk penarafan berkenaan. Contohnya ada 3 jenis penarafan. Satu adalah yang berbentuk holistik, yang berbentuk merangkumi. Ada ciri-ciri yang merangkumi seperti QS ranking ataupun Times Higher Education ranking, itu melihat ciri-ciri yang lebih merangkumi, lebih luas. Ada yang rankingnya khusus kepada aspek akademik, ada yang melihat khusus kepada output penyelidikan sahaja, ada yang melihat tentang web, ada yang melihat tentang kampus lestari contohnya. Jadi setiap sistem atau ranking mereka ada indikator tertentu, dan kita tak boleh mengatakan satu ranking lebih baik daripada ranking yang lain. Setiap satunya memberi fokus yang berbeza. Untuk kita melakar sebagai universiti yang bertaraf dunia, yang setara dengan universiti-universiti terkenal yang kita tahu mereka itu adalah universiti yang baik, ciri-ciri yang dikemukakan seperti penyelidikan, kualiti akademik, kualiti graduan, diversity ataupun kepelbagaian dalam kampus, ini memerlukan ramai pelajar yang berbilang bangsa dan multinasional. Inilah merupakan ciri-ciri yang universiti hebat. Dia juga mempunyai sumber keuangan yang kukuh. Bukan sahaja bukan sahaja dari sumber kerajaan, tapi mendapat sokongan dari industri dan jadi penerima pada filantropis. Jadi ini adalah merupakan ciri-ciri yang meletakkan suatu universiti yang bagus. Bagi sebuah universiti, kalau kita melihat indikator seperti ini, kita boleh melakar untuk merancana universiti kita supaya kita boleh meningkatkan kualiti universiti kita dengan melihat indikator seperti ini. Contohnya, bagaimana kita membandingkan bilangan penerbitan dalam kualiti jurnal yang iktiraf, yang bertaraf dunia itu berbanding dengan universiti-universiti lain. Maknanya dari segi nisbahnya, berapa banyak yang kita keluarkan berbanding dengan mereka keluarkan. Jadi itu akan meletakkan motivasi pada kita untuk kerja yang lebih baik. Kita perlu lihat yang pertama, Prof, tetapi akhirnya kita akan bercerita bagaimana universiti akan berfungsi secara holistik, secara dinamik, dan dapat kembalikan semula apa yang berlaku di makmal ini, apa yang berlaku di dalam universiti kepada negara. Misalnya hasil penyelidikan itu bukan hanya berada di jurnal, bukan hanya dalam bentuk penulisan, bukan hanya berada di makmal-makmal, tetapi berada di rak-rak di luar sana untuk dikomersialkan.
apa bentuk pengkomersialan, itulah tuntutan hari ini. Kerana dana yang diperolehi oleh universiti pendidikan itu begitu besar dan pastinya pelaburan ini perlu ada ataupun ROI-nya ataupun return of investment-nya. Tetapi adakah dalam hal ranking ini UTM khususnya mengambil kira semua keperluan ini dan mungkin ada kejayaan-kejayaan yang sudah dilakar oleh para penyelidik kita dalam bidang-bidang yang mereka lakukan itu. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kembali bersama saya Nazri Kahar dan juga Profesor Dr. Nordin Yahya bercerita tentang bagaimana kita menetapkan tanda aras kecemerlangan sesebuah universiti. Adakah dengan rankingnya sahaja ataupun keupayaan kendiri universiti itu sendiri untuk melaksanakan objektif yang mereka ingin capai, ataupun kita ada tujuan yang besar menjelang 2020, 5 universiti pendidikan yang kita wujudkan ini mampu berdiri sendiri, mampu membiayai kebanyakan program-programnya, dapat menjana pendapatan daripada hasil pendidikan para profesor, penyelidik yang berada di universiti ini. Mungkin UTM sudah bergerak ke itu dalam dan berada di landasan yang betul, Prof? Secara umumnya kita meletakkan asas yang kukuh dan mempunyai laluan yang jelas ke arah itu. Yang mana kita mengukur output ataupun keluaran dari penyelidikan dana yang diberikan, mereka hendaklah mengeluarkan hasilnya dalam bentuk penerbitan. Tapi penerbitan bukan hanya penerbitan. Penerbitan hanya salah satu daripada output. Output yang lebih besar adalah inovasi dari penyelidikan berkenaan. Dan bagaimana inovasi yang telah dihasilkan itu boleh dijanakan kepada bentuk IP misalnya. Kepada IP. Dan dari IP boleh dijanakan dalam bentuk syarikat untuk komersialkan produk berkenaan. Jadi laluan ataupun ekosistem yang perlu dibina itu harus ada di universiti. Ada rakan-rakan kita ataupun fakulti-fakulti tertentu ataupun institut tertentu sudah melakukan, mereka mampu berdiri sendiri tanpa, yalah, dana masih ada, grant masih ada, bantuan kerjaan mesti ke universiti masih ada, tetapi mereka sudah bergerak ke depan dalam konteks ini memang sudah ada contoh-contoh yang agak boleh ditunjukkan. Contohnya kalau di UTM ini sudah ada Profesor Ahmad Fauzi Ismail contohnya yang telah menghasilkan banyak produk yang telah dihasilkan dalam bentuk komersial di industri. Dan ada juga yang telah menggunakan hasil penyelidikan mereka bekerjasama dengan industri luar untuk menambah naikkan nilai komersial produk yang dihasilkan. Kerjasama di antara akademia dan industri itu penting. Kadang-kadang penyelidikan yang dihasilkan di universiti ini sebenarnya tidak memenuhi cita rasa ataupun industri ataupun expectation dari awam. Jadi kerjasama yang erat harus terus dimainkan oleh kedua-dua pihak. Jadi contohnya yang menjalankan penyelidikan berkenaan oleh Institut Pembendaharaan Produk, contohnya Profesor Ramlan yang banyak membuat penyelidikan dan menghasilkan produk-produk yang berasaskan bio, berasaskan herba contohnya. Dan sudah itu, bagaimana kita membawa semua warga universiti? Itu cabarannya, Prof. Ya, cabarannya kerana tetap. Tiap fakulti ada niche area je. Tidak semua akan menulis jurnal. Tidak semua akan ada seperti Profesor Dr. Fauzi ataupun Profesor Ramlan yang ada barang depan mata. Ada hasil herba di ladang-ladang di seluruh negeri Johor yang boleh dijadikan produk, diekstrakkan minyak kelapa dara dan sebagainya. Itu cabarannya, Prof. Betul. Bagaimana Prof membawa rakan-rakan lain? Itu dari segi pimpinan industri juga telah melihat bahawa kekuatan satu universiti itu harus dijana secara keseluruhannya. Maknanya tidak ada yang tertinggal baslah. Sumber yang ada harus dioptimalkan. Maknanya ada yang terlibat secara aktif dan seramai mungkin harus terlibat dengan aktif dalam penyelidikan dan ekosistemnya sebab penyelidikan tidak akan terhenti kepada penerbitan hasil kertas kerja saja, dia harus berterusan. Jadi ada yang perlu aktif dalam industri
contohnya. Dari segi penumpuan, sememangnya sebagai sebuah universiti yang berasaskan pada kejuruteraan dan teknologi, maka fokus ataupun niche kepada UTM adalah engineering dan teknologi lah. Dan kalau diukur dari segi pandangan rakan-rakan dan sebagainya di dunia yang dilihat sebagai, kalau dilihat ranking itu sebagai salah satu daripada ukurannya, maka kita sudah berada di satu tempat yang sudah diiktiraf sebagai berpotensi untuk maju lebih jauh ke depan. Ya. Dan kita apabila kita cerita tentang kedudukan oleh agensi rating ataupun agensi kedudukan universiti dunia ini, kita bercerita tentang kita. Kadang-kala kita melihat rakan-rakan kita di dalam universiti tempatan sahaja, tetapi di luar negara itu, di seluruh dunia, bukan hanya di Malaysia, mereka juga mengejar ranking. Mereka juga memberi kekuatan kepada apa yang mereka ada, dan mereka ingin juga berada dalam 100 universiti terbaik, 200 universiti terbaik, dan pastinya saingan ini akan berterusan. Dan kita melihat saban tahun ada universiti dahulunya berada di 100 terbaik, pada tahun depan berada di 200 terbaik. Jadi fluctuality oleh ranking ini juga akan memberi beban kepada universiti. Bagaimana dapat mengekalkan momentum itu. Berada di bawah mungkin satu cabaran, tetapi apabila berada di atas kemudian jatuh, lagi sakit, Prof. Kita tidak terlalu bimbang kalau kita meletakkan asas yang baik. Jadi kita tahu kalau sekiranya kita meletakkan asas yang betul dalam universiti, contohnya polisi penyelidikan ataupun kualiti pengajaran. Kalau kita mempunyai sistem akademik yang bagus menghasilkan pelajar yang cemerlang, maka pelajar kita akan menjadi pelajar yang cemerlang. Kita menghasilkan sumber manusia yang terbaik untuk negara. Sekarang ini bukan sahaja kita menghasilkan sumber untuk negara, kita sudah menghasilkan sumber manusia terlatih untuk global. Sebab menjadi ciri kepada banyak universiti penyelidikan khususnya adalah menghasilkan tenaga untuk global, bukan sahaja untuk Malaysia. Jadi kita tidak terlalu bimbang dengan persaingan. Walaupun sumber yang ada di negara-negara seperti China, Rusia, Brazil, Jepun, Jerman, mereka semua sudah ada inisiatif khas oleh kerajaan mereka masing-masing untuk meningkatkan negara masing-masing di peringkat dunia dalam ranking seperti nyatakan tadi. Ini adalah satu persaingan yang sihat pada saya, dan kalau dilihat perkembangan takhir universiti-universiti pendidikan di Malaysia, saya secara peribadi tidak terlalu bimbang kerana kita memang sudah menunjukkan peningkatan yang bagus, terutama output dari penyelidikan yang sebelum ini amat sukar dicapai, dan walaupun peningkatan kita dilihat sedikit peratus peningkatannya, tetapi berbanding dengan banyak negara-negara lain, kita sebenarnya peningkatan hasil penyelidikan kita baik sekali. Dalam satu report dikeluarkan oleh UNESCO pada 2011, Malaysia telah menunjukkan output penerbitan yang tertinggi di dunia. Pada tahun tersebut? Bukan, sepanjang 5 tahun ke belakang. Dilihat data daripada tahun 2000 hingga daripada tahun 2000, 5 tahun sehingga 2012 hingga 2010. Malaysia telah menunjukkan kadar peningkatan tertinggi di dunia. Kadar peningkatan, walaupun jumlahnya belum sebanyak penerbitan yang berlaku di negeri China ataupun di Brazil ataupun di Amerika Syarikat, tapi oleh kerana kita letakkan asas yang betul, kerajaan telah meletakkan polisi universiti penyelidikan dan beri dana yang lumayan kepada universiti-universiti ini yang membolehkan mereka menjalankan penyelidikan yang bermutu dunia, dan kita boleh bersaing sebenarnya. Ya, saya yakin dengan kebolehan kita, keupayaan universiti kita, keupayaan profesor kita boleh bersaing dengan negara-negara misalnya luar. Prof, kita berada di era angkasa makmal era angkasa wind tunnel. Saya rasa peruntukan untuk membina wind tunnel ni berjuta ringgit. Tetapi mungkin kita boleh mengoptimumkan lagi kegunaannya, bukan hanya untuk industri tertentu. Mungkin kita memberi kepercayaan kepada pihak industri, datanglah kaji produk anda di UTM kerana kami ada fasiliti terbaik, kaki tangan terbaik yang menguruskannya, dan anda boleh menjimatkan wang mungkin beratus juta ringgit
dari melabur di luar negara sedangkan ada di dalam negara. Mungkin itu antara Ya. contohnya lah, Prof. Ya, betul. Memang sudah ada kelengkapan yang canggih yang sudah ada di universiti-universiti dan juga pusat pendidikan di Malaysia. Dan sekarang ini pun contohnya di makmal Aero, di makmal Marine di UTM ini dan banyak lagi makmal yang canggih di universiti lain telah digunakan dengan baik dan key ataupun kunci kepada kejayaan sekarang adalah kolaborasi. Kolaborasi di peringkat lokal antara Malaysia, antara universiti, akademia dengan industri, dan kunci kepada kejayaan peringkat antarabangsa adalah kolaborasi antarabangsa. Sekarang ni tempat yang kita telah kunjungi dan sebagainya, mereka mengalur-alurkan kerjasama. Mereka ingin bekerjasama. Mereka bekerjasama dengan kita. Nama UTM itu kerana brand UTM sendiri kita menerima 80 hingga 100 institusi melawat. Kita ingin bekerjasama dan kita juga mempunyai rakan-rakan di luar negara yang sebenarnya peralatan mereka jauh lebih canggih dan mereka mengalur-alurkan kita untuk menggunakan peralatan mereka dalam bentuk kerjasama. Dan ini adalah satu kunci kepada berlakunya peningkatan pada masa depan. Okey, Prof, itu cerita tentang bagaimana kita melihat hasil pendidikan, tetapi yang penting juga penggeraknya di kalangan penyelidik kita, di kalangan kalangan akademik, kalangan bukan akademik, kerana ekosistemnya saling berkait antara satu sama lain. Bagaimana mereka menyahut soal ini? Kerana saya apabila datang ke UTM, saya rasa dalam setahun ini universiti yang paling banyak saya lawati adalah UTM dan saya rasa ada feel yang berbeza dan saya tidak pernah kata pun deny tentang itu walaupun saya berasal dari UKM. Cuma kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kembali bersama saya Nazri Kahar dan juga Profesor Dr. Nordin Yahya. Kami bersiaran di Makmal Aeronautik Universiti Teknologi Malaysia di Skudai ini. Terima kasih pihak Makmal Aeronautik yang memberikan ruang untuk kami melakukan penggambaran khas ini. Untuk segmen terakhir, Prof. Dr. Nordin, apabila kita cerita tentang DNA UTM, saya dah banyak kali bercerita tentang DNA UTM dengan VC sebelum ini, dengan VC yang baru dan sebagainya. Dan saya kata pun honest ataupun ikhlas saya kata apabila masuk ke kampus Skudai ataupun di kampus di Kuala Lumpur, kita akan ada rasa beza. Suasana universiti yang hidup. Sama ada dari sudut fizikalnya, sama ada dengan manusianya, sama ada dengan belum lagi kita bercerita dengan para akademianya. Bagaimana itu dapat dibangkitkan semula, dibangunkan semua, maksudnya dengan pihak tenaga akademik, dengan pentadbiran, para pelajar, orang yang datang melawat UTM dan sebagainya. Bagaimana itu dijadikan tumpuan? Selain daripada kita melihat ranking kedudukan itu penting. Ya, soalan yang sukar. Sebenarnya dalam mana-mana ranking pun mereka tidak dapat nak menilai misi atau visi sebuah universiti. Mereka hanya melihat sesuatu perkara yang kuantitatif, yang boleh diukur sahaja. Setiap universiti, setiap institusi mempunyai visi dan misi yang berbeza. Dan itu akan bergantung kepada negara, kepada budaya, dan itu tidak sama satu negara dengan negara yang lain. Maka itu menjadi kesukaran bagi mana-mana agensi ranking untuk menilai. Jadi apa yang penting kepada mana-mana institusi adalah berpegang kepada visi dan misi masing-masing dan harus menggerakkan seluruh jentera kaki tangan, staf, pelajar menuju pada misi dan visi dan misi masing-masing. Dalam konteks UTM, kita meletakkan bahawa antara perkara yang kita memberi kepentingan adalah membina sumber manusia untuk negara dan juga bukan sahaja untuk negara, sekarang untuk seluruh dunia dan mencipta wealth creation untuk menjana wealth kepada negara. Dan perkara ini sejak dari sejarah penubuhan oleh Allahyarham Tan Sri Ainuddin lagi, penubuhan tahun 72 UTM telah memberikan penekanan kepada nilai-nilai yang berteraskan Islam dan yang berasal nilai-nilai timur nilai-nilai timur dalam kampus. Dan ini sebenarnya masih lagi dipegang sehingga kini. Dan kalau ini adalah antara elemen yang penting yang mengikat
pimpinan universiti dan juga para pensyarah dan juga pelajar. Kita dapat melihat bagaimana beberapa Naib Chancellor yang sebelum ini pun, bukan sahaja yang berbahagia Profesor Datuk Wahid Umar ini, mereka communicate dengan staf secara kerap. Setiap bulan, pagi tadi ada, contohnya pada pagi tadi ada perhimpunan bulanan, dan hasrat universiti dikongsikan bersama dengan staf secara telus. Kita wawasan dikongsi, masalah juga dikongsi bersama staf, dan ini membangkitkan semangat bekerja yang bagus. Dalam masa 5 tahun, dalam masa kita menuju negara maju pada 2020, dan kalau syarikat swasta misalnya, tempat saya bekerja, setiap quarterly kita ada review performance kedudukan syarikat dan apa yang kita sudah buat sepanjang tahun yang lepas, apa kejayaannya, apa milestone-nya, apa pendapatan syarikat didedahkan oleh pihak pentadbir ataupun pihak pengurusan syarikat. Dan sesi keduanya melihat masa depan, apa yang akan dilihat, membaca trend, membaca ataupun situasi, melihat kompetitor, melihat bakal-bakal halangan-halangan tertentu dan melihat peluang. Adakah itu juga berlaku di universiti? Tetapi mungkin itu dari sudut korporat, tetapi universiti juga apabila bercerita tentang benchmark kedudukan dalam tanda aras yang ingin dicapai itu, pastinya perkara-perkara ini yang menjadi tanda aras ataupun menjadi perbincangan yang dilakukan oleh pihak pengurusan universiti. Ya, sebagaimana banyak berlaku di sektor korporat, di institusi pengajian tinggi juga meletakkan sasaran-sasaran tertentu. Ada yang berbentuk tahunan, ada yang berbentuk jangka yang lebih panjang. Contohnya UTM untuk 5 tahun yang lepas, untuk 3 tahun yang lepas kita ada Pelan Global 1. Sekarang ini bermula untuk tahun 2015 hingga 2017. Kita sekarang merangka apa yang dinamakan Pelan Global 2. Kemudian akan ada satu lagi peringkat ketiga, Pelan Global 3 yang akan membawa ke tahun 2020. Jadi sasaran diletakkan pada tahun 2020 adalah UTM menjadi universiti dalam kelompok 50 terbaik dalam bidang kejuruteraan dan teknologi. Jadi apabila kita meletakkan itu sebagai sasaran akhir, bukanlah akhir pada tahun 2020, maknanya kita sudah ada milestone, tempat yang kita boleh semak kejayaan kita. Adakah kita berada di landasan yang baik, yang betul? Adakah pencapaian kita dapat digarap dengan baik oleh seluruh staf, semua peringkat? Adakah contohnya masih ada lagi jurangan yang perlu kita pertingkatkan, dirapatkan, terutama dari segi kompetensi staf, sama ada staf sokongan ataupun staf profesional ataupun staf akademik. Jadi kita perlu melihat gap ini dan membina. Dari sudut kata pun membiayai universiti, mendapatkan dana dan sebagainya. Setiap tahun kita dengar tahun lepas kementerian potong sedikit jumlah dana untuk pendidikan, dan tahun depan belum tentu lagi. Kita tahu fokus ekonomi kalau global semakin tidak menentu, pastinya akan terjejas juga peruntukan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Kalau kita rasa terbeban, pastinya kita akan menimbulkan 1001 alasan. Peruntukan tak cukup, dana untuk pendidikan profesor kita, pendidik kita tak ada, jadi kita tak boleh buat kerja. Tapi adakah UTM duduk selesa dengan demikian, ataupun itu bukan masalah, kita perlu bergerak ke hadapan, kita perlu fokus, dan apa yang kita sudah bina ini perlu diteruskan, Prof? Dari segi sumber keuangan, ia satu cabaranlah kepada mana-mana organisasi. Sekalipun tanpa sumber keuangan yang kukuh, maka banyak aktiviti atau perancangan memang tidak dapat dilaksanakan ataupun tidak laksanakan seperti mana dihasratkan. Begitu juga dengan UTM. Mungkin saya bukan pihak yang paling otoriti untuk bercakap mengenai keuangan, tetapi sekiranya tidak ada perancangan keuangan yang mampan, maka kita tak boleh membawa visi kita tadi ke arah yang lebih jauh. Jadi selain dari
pendapatan yang diterima dari peruntukan kerajaan. Mana-mana universiti sekarang ini sudah diminta untuk menjana pendapatan sendiri, sama ada menjana pendapatan dari harta yang sedia ada ataupun dari penjimatan perkara-perkara yang boleh dijimatkan dari operasi yang biasa, penjimatan tenaga elektrik, penjimatan dari segi pembelian barang dan sebagainya. Dan staf juga telah digalakkan supaya mencari sumber-sumber yang boleh membantu melicinkan lagi perancangan. Dan jimatkan elektrik misalnya, menggunakan ataupun projek recycle dan sebagainya. Kita telah mencapai sebahagian dari sasaran berkenaan, walaupun cabaran ke depan masih lagi kita merasakan untuk menjadi sebuah industri yang boleh bersaing. Prof, dalam masa 30 saat ini, adakah apapun agensi penarafan universiti ini yang mereka lakukan dan mereka melihat aspek-aspek tertentu? Pastinya hari ini kita mendengar berita baik, esok lusa mungkin kita mendengar berita kurang baik. Jadi apapun begitu, universiti tetap ingin ke depan dan pastinya orang kata pun KPI Prof pastinya lebih tinggi lepas ini. Betul. Ya, kita sebenarnya apabila kita fokus pada asas seperti yang saya sebutkan tadi, kita tidak terlalu bimbang kan. Jadi ranking A mungkin punya indikator tertentu, kita mungkin dapat markah yang baik dan kita diletakkan ranking yang baik. Kemudian ada ranking B yang meletakkan ciri-ciri yang berbeza, kita tidak dapat markah yang baik. Jadi memang kita akan corotlah dalam ranking B. Tapi tidak bimbang kerana kita sudah ada asas-asas yang kita kukuhkan. So, jadi itu satu cabaranlah kita untuk bersaing dengan universiti-universiti lain. Okey, Prof, itu saja masa yang kita ada. InsyaAllah jika ada kesempatan lagi, saya seronok bercerita dengan Prof Dr. Nordin ini. Mungkin ada ruang yang kita akan bincangkan spesifik bagaimana kita melihat agensi penarafan dan juga tugas-tugas para akademia kita untuk membantu berada dalam kelas mereka yang tersendiri, mungkin dalam niche area pendidikan ataupun disiplin ilmu yang mereka lalui. Terima kasih kepada Profesor Dr. Nordin Yahya, Pengarah Kanan UTM International. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Astro Awani. Terima kasih kepada tuan rumah Makmal Aeronautik UTM. Terima kasih kepada pihak CTL yang menyediakan peralatan dan juga kru yang melakukan penggambaran pada hari ini. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami. Teruskan bersama kami di Astro Awani. Sekian saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih.